Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang mati pengusi kita dan Tuan Limbang Herman Ambilan Safarin pun ada. Seterusnya jawatan kuasa surau Sidang Jemaah Muslimin Muslimat. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala kita dapat sama pada malam ini untuk kita meneruskan tarawih kita sehingga beberapa hari lagi kita akan menyambut satu Syawal, ya tuan-tuan. Jadi pada malam ini saya kongsi satu hadis terima daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Qala kharaja Rasulullah fi adha aw fitri ila al-musalla famara 'ala nisa faqala ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aksara ahlin nar faqulna wa bima ya Rasulullah qala tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir ma ra'aitu minna isad aqlin wa dinin azhaba min lubi rajul hazim min ihdakunna kunna wa ma nuqsana dinana wa aqlina ya Rasulullah qala alaysa shahadatul mar'ah mislu nisfi shahadatul rajul kunna bala qala fazalika min nuqsani aqliha alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum qulna bala qala fazalika min nuqsani dinihi. Hadis riwayat pada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini terima daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Qala berkata ia kharaja Rasulullah, Nabi suatu hari tuan keluar pada sembahyang hari raya Aidil Adha. Ada yang mengatakan hari raya Aidil Fitri. Ila musalla, ke tempat sembahyang. Amara al-nisa, maka lalu Nabi di hadapan perempuan. Nabi ketika nak pergi sembahyang tadi, Nabi di hadapan jemaah perempuan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aksara ahlin nar. Wahai golongan perempuan, wahai golongan wanita, tasaddaqna, maka hendaklah kamu bersedekah, banyakkan bersedekah. Fa inni uritukunna, maka sebenarnya aku melihat akan kamu sebanyak-banyak ahli neraka. Maka Nabi kata, aku lihat kebanyakan ahli perempuan ni ahli neraka. Fakulna, maka jemaah perempuan dan berkata, wa bima ya Rasulullah, dan kenapa ya Rasulullah, kenapa kami ni golongan perempuan banyak ahli neraka? Qala, maka Nabi berkata, tuksirna la'na, kamu banyak melaknat sesuatu. Wa takfurna asir, dan kamu banyak mengkufurkan nikmat pemberian. Asyir ni maknanya suami. Asyir bermakna az-zawj. Asal makna asyir ni keluarga, tapi ikut dia punya syarahnya bermakna az-zawj, suami. Mengkufurkan pemberian suami ataupun tidak mahu mengakui pemberian suami. Ma ra'aitu min naqsani aqlin wa dinin azhaba lil rubbi rajuli hazim min ihdakunna. Jadi aku lihat daripada kekurangan akal dan agama yang boleh menghilangkan akan akal lelaki yang cergas dan tekad min ihdakunna, daripada kamu semua. Nanti kita lihat apa huraiannya lah. Kunna, maka kami berkata, wa ma nuqsani lana wa aqniya ya Rasulullah, apakah kekurangan agama kami dan akal kami ya Rasulullah?
Nabi kata perempuan ni kekurangan akal, kurang akal dan kurang agama. Tapi walaupun dia kurang akal, kurang agama, dia boleh mempengaruhi lelaki yang hebat. Dia boleh mempengaruhi lelaki yang orang kata mempunyai tekad yang tinggi. Dia boleh kalahkan dengan kekurangan akal dia dan kekurangan agamanya. Maka perempuan tadi bertanya, "Wa ma nuksani didana wa aqlina ya Rasulullah?" Apakah kekurangan agama kami dan akal kami? Qala, maka Nabi berkata, "Alaisa syahadatul mar'ah mislu nisbi syahadatir rajul?" Bukankah penyaksian perempuan itu separuh daripada penyaksian lelaki? Bukanlah penyaksian perempuan itu separuh daripada penyaksian lelaki. Maknanya kalau dalam bab penyaksian kan, lelaki seorang, maka perempuan kena 2 orang. Dia tak boleh seorang lelaki, seorang perempuan, tak boleh. Dia mesti 2 orang. Kerana perempuan ni nisbahnya separuh daripada seorang lelaki. Qulna, maka kami menjawab, mana perempuan jawab, "Bala, ya benar ya Rasulullah." Maka Nabi berkata, "Fazalika min nuqsani aqliha." Demikianlah kekurangan akal dia. Itu menunjukkan akal dia kurang. Dalam bab penyaksian, perempuan kena pakai 2 orang, lelaki seorang. Ini menunjukkan pada kekurangan akal perempuan itu. Kemudian Nabi kata, "Alaisa iza hadat lam tusalli wa la tasum." Bukankah apabila perempuan itu dia didatangi oleh haid, nifas, maka dia tidak boleh mendirikan solat dan dia tidak boleh berpuasa? Kunna, maka jemaah perempuan kata, "Bala, benar ya Rasulullah." Qala, maka Nabi berkata, fazaka min nuqsani diniha." Maka demikian itu menunjukkan kepada kekurangan agama dia. Kekurangan agama dia. Nampak? Jadi hadis ni ditujukan kepada golongan perempuan. Walaupun ditujukan kepada golongan perempuan, tetapi lelaki pun kena tahu. Kerana perempuan tu dijadikan dalam keadaan kekurangan agama dia, kurang daripada sudut agama dan kekurangan sudut akal dia. Itu sebabnya ada ahli menyatakan perempuan ni dia dijadikan daripada tulang busuk lelaki yang bengkok lah. Kalau kamu biarkan dia akan terus bengkok. Kalau kamu keras, dia akan patah. Kan? Itu perempuan lah. Jadi suatu hari Nabi laju kan di depan jemaah perempuan, Nabi pesan kat golongan perempuan. Sebenarnya Nabi berpesan bukan untuk perempuan saja, lelaki pun Nabi juga pesan. Tapi ada masanya Nabi spesifikkan untuk perempuan je. Kerana benda ini berkait dengan perempuan. Jadi apakah Nabi tekan pada perempuan? Nabi kata tasaddaqna, mana banyakkan bersedekah. Banyak bersedekah. Kalau tak boleh sedekah dengan harta, sedekah pun lain. Kan? Apa saja, buang duri kat jalan ke boleh sedekah. Cakap benda baik pun sedekah juga. Macam hari itu saya dah terangkan, kena bersedekah ni banyak, luas. Jadi Nabi tekan pada perempuan bersedekah. Kenapa Nabi katakan perempuan kena banyak bersedekah? Kerana Nabi lihat kebanyakan ahli neraka tu golongan perempuan. Mudah-mudahan dengan bersedekah tadi dapat menyelamatkan diri dia daripada dimasukkan ke dalam api neraka. Macam tu. Kemudian perempuan tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, kenapa kami ni banyak masuk neraka? Maka Nabi kata, kamu banyak melaknat. Perempuan ni kadang separuh dia suka dia fikir kurang, cakap lebih. Cakap tak habis kan? Itu tahu benda cakap tu. Dah terlepas cakap kan belum menyesal. Kerana perempuan ni banyaklah. Sebenarnya bukanlah perempuan banyak lanaknya, lelaki pun ada juga melanat. Tapi kerana kekurangan akal perempuan itu, maka perempuan ni suka melanat. Sampai itu watakfurnal ashir. Perempuan juga suka memperemehkan pemberian suami dia. Kadang-kadang tak ucap terima kasih pun di atas pemberian suami dia. Malah ada masanya langsung tidak memperakui sebarang nikmat yang suami dah bagi pada dia. Walaupun sebelum ni hari-hari dia dapat pemberian daripada suami dia, makan, minum, tempat tinggal, macam-macam lah kan, yang suami dia bagi pada dia.
Sampai satu masa bila dia tak suka dengan suami dia akan sanggup kata, aku tak pernah pun sedikit pun melihat kebaikan yang kau berikan pada aku. Sampai itu selilah ikut pada syarah pada hari ini. Macam tu. Kemudian Nabi kata, aku tidak pernah melihat daripada kekurangan akal dan agama tadi mampu menghilangkan akal lelaki yang hazim. Hazim, ha alif zaim, hazim lelaki yang orang kata dia punya tekad dia tu kuat lah, kan, jiwa dia tu kuat, mantap dia punya tu kan. Kalau angkat batu tu, besi tu sampai beratus kilo pun dia boleh angkat. Tetapi perempuan tadi sebabkan kekurangan agama dia boleh menewaskan lelaki itu dengan cara mungkin dia pujuk rayu lelaki tadi, dia goda lelaki tadi dengan gunakan kecantikan dia, dengan macam-macam cara dia, kaedah dia, sehingga kan lelaki yang sebelum tu hebat akan jatuh gulung, akan down habis lah. Sebabkan perempuan yang dia akan gunakan kecantikan dia dengan cara pujuk rayu dia dan sebagainya kan. Sebabkan dia kekurangan akal dia, agama dia, maka dia mampu menewaskan lelaki tadi. Macam tu. Kemudian mereka tanya pada Nabi, apakah kekurangan agama kami? Kenapa kami kurang agama? Kenapa kami kurang akal? Apa bukti dia? Kami ni kurang agama, kami kurang akal. Maka Nabi kata, bukankah penyaksian seorang perempuan itu diumpamakan, penyaksian perempuan itu diumpamakan separuh daripada penyaksian lelaki. So mana dalam bab penyaksian ni, kalau contohlah dalam bab nikah kahwin kan, nikah kahwin mesti ada 2 orang saksi untuk menyesatkan perkahwinan itu. Kalau seandainya tidak ada 2 orang lelaki, maka kita boleh menggunakan perempuan, tapi dengan syarat 4 orang perempuan, kerana seorang lelaki mewakili 2 orang perempuan. Kalau ada seorang lelaki saja kan, lelaki seorang ni tak ada, yang ada perempuan, kita panggil 2 orang perempuan untuk mewakili seorang lelaki tadi, maka seorang lelaki akan 2 orang perempuan, mana ada 3 orang penyaksian lah gitu. Okay? Itu juga dalam bab-bab lain lah, dalam bab-bab hukum akam dan sebagainya, penyaksian di mahkamah. Maka ini menunjukkan pada Nabi kata, bukankah itu menunjukkan kepada kekurangan akal dia? Kerana perempuan biasanya kadang dia tersilap dalam bab penyaksian. Jadi bila ada 2 orang perempuan, maka kalau seorang perempuan itu terlupa, tersilap, maka diingatkan oleh seorang perempuan yang lain lagi, seorang lagi akan mengingatkan dia. Macam tu. Kemudian jemaah perempuan tadi jawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami mengakui sendirilah dalam bab penyaksian tadi. Walaupun ada perempuan-perempuan yang hebat-hebat juga lah. Tanya Nabi kan zaman sekarang ni, tanya Nabi zaman sekarang ni banyak perempuan-perempuan yang hebat, lebih daripada lelaki dari pandaian dia. Tapi ini apa yang Nabi cerita pada kita. Kemudian Nabi kata lagi, fazalika min husani aqliha, demikian tadi kekurangan akal dia. Bukankah apabila perempuan itu didatangi oleh haid, maka dia tidak boleh mendirikan solat dan dia tidak boleh berpuasa. Bila perempuan tak boleh mendirikan solat, tak boleh berpuasa, maka menunjukkan kepada kita bahawa kekurangan agama dia, agama dia kurang, dan dia tidak boleh bersama dengan jemaah lelaki untuk mendirikan solat. Tambah sekali pada bulan Ramadan, bagi perempuan yang datang oleh haid dan nifas, mereka tentu mereka akan terlepas di dalam mengejar pahala-pahala, kan, kelebihan Ramadan ni. Mereka juga tidak boleh baca Quran, tak boleh pegang mushaf, tak? Mereka tak boleh datang ke masjid, ke surau untuk sembahyang berjemaah. Ini menunjukkan kekurangan agama dia, kata Rasulullah SAW. Maka mereka kaum perempuan menjawab, benar ya Rasulullah. Jadi Nabi mengakuilah benda tadi. Jadi hadis ini merupakan satu hadis yang penting kepada golongan wanita, supaya mereka mengakui tentang dirinya saja tu. Tetapi bukanlah makna perempuan itu tak boleh mendalami agama. Boleh.
Kan Islam galakkan perempuan itu mendalami agama, bukan saya lelaki malah perempuan digalakkan mendalami. Dan perempuan pula macam kalau konteks kita di Malaysia ni lagi senanglah. Kan boleh belajar sampai universiti dan sebagainya. Boleh buat orang kata PhD. Nampak tak? Menjadikan perempuan tu hebat tu. Kita. Tapi dari segi hukumnya macam tu ya. Contoh dalam bab semayang kan, boleh tak imam jadi perempuan jadi imam? Boleh tak? Tak boleh. Walaupun perempuan itu hebat macam mana pun, dia ada PhD, dia ada degree, dia ada master, apa macam lah, ada 3 PhD, tetap dia tak boleh jadi imam. Tetap dia tak boleh jadi imam semayang. Mesti lelaki juga. Walaupun lelaki itu hanya lepasan SPM je kan. Walaupun SPM je, dia saja dia layak menjadi imam. Sedangkan perempuan tadi walaupun ada 10 PhD pun tak boleh juga menjadi imam. Ini menunjukkan bahawa kekurangan agama dia. Sikit perempuan tadi lah, mana kelebihan lelaki pada sudut yang lain. So tadi anak bagi siapa yang dijadikan sebagai lelaki. Tapi ada orang tak nak jadi lelaki, dia minat jadi perempuan. Parah kan. LGBT kan. Alah ustaz kan, tak minat lah yang lelaki, fikir dia perempuan kan. Dia tak nak yang lelaki tu kan. Allah Ta'ala ada kurniakan lelaki, dia tak nak. Dia minat jadi perempuan. Masya Allah. Tak tahu nak jaga. Macam tu. Itulah tuan-tuan sedikit perkongsian yang dapat dikongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sikit perkongsian ini sebanyak rakyat menambahkan ilmu kita, menampakkan iman kita, takwaan kita kepada Allah Ta'ala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.